Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat sejahtera Muslimin, Muslimat serta seluruh warga Nilai yang berada di dataran Nilai. InsyaAllah pada malam ini tim Jom Cinta Quran ingin berkongsi dengan kita semua beberapa perkara dalam perkara yang terkait dengan agama. Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapat kita manfaat dan kebaikannya. Kita mulakan dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada warga Nilai yang berada di sekitar dataran Nilai, ingin saya perkenalkan platform sosial media Jom Cinta Quran. Boleh saja boleh dilayari dan boleh juga kongsi sama di dalam platform YouTube, sosial media YouTube dan juga di Facebook. Yang mana kalau antum semua type Jom Cinta Quran, maka akan ada kita punya website, kita punya platform yang mana sebagaimana yang dipaparkan di banner belakang saya ni, kita ada program-program pembelajaran secara online dan secara percuma setiap hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu dan Rabu malam Khamis. Yang mana pada hari Senin malam Selasa kita ada asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Setiap hari Selasa malam Rabu kita ada perbincangan studi pemikiran Islam. Dan setiap hari Rabu malam Khamis kita ada perbincangan Talk About Islam, tajuk yang pelbagai dari masa ke semasa. Jadi kalau antum semua berpeluang untuk buka YouTube ataupun Facebook, datanglah ke webpage kami atau ke platform kami. Di Facebook kami type Jom Cinta Quran, maka dapat kita sama-sama berkongsi ilmu yang mana sempat saya dan tim Jom Cinta Quran kongsikan. Muslimin, Muslimat, Muslimin, Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya ingin kongsikan sedikit tambahan ataupun lanjutan daripada perbincangan minggu lepas. Pada minggu lepas kita telah berbincang secara ringkas bagaimana keimanan itu dibina, bagaimana akidah Islam itu yang patut kita bina di dalam diri kita, supaya pegangan hidup kita adalah pegangan hidup yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Jadi kita telah juga bincangkan bagaimana akal fikiran berfungsi. Kita juga telah bincangkan bagaimana nak buktikan ada Tuhan pencipta alam semesta dengan dalil akli, iaitu dengan kita melihat alam semesta termasuk diri kita, maka kita dapat meyakinkan diri kita dan orang lain bahawa adanya Tuhan pencipta alam semesta yang maha hebat. Kemudian kita buktikan bahawa Tuhan sebenar-benarnya, Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang Tuhan sendiri telah turunkan kepada manusia. Kita tahu wahyu diturunkan kepada Rasul, para Anbiya sejak zaman Nabi Adam AS dan juga terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah beritahu bahawa inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah Rabbil alamin, Rabb, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Dan kita juga telah bincangkan bagaimana Al-Quran yang kita rujuk ini benar-benar kitab datang dari Allah, kalam Allah,
dengan pembuktian-pembuktian secara akli dan nakli. Dan seterusnya, apabila kita yakin akan Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah, maka segala apa yang Allah beritahu dalam Al-Quran kita yakin percaya, walaupun perkara itu adalah perkara-perkara yang gaib, iaitu yang tak dijangkau oleh panca indera. Mata lihat tak nampak, telinga nak dengar tak upaya nak dengar, kemudian tak dapat nak dirasa dengan lidah kita, tak dapat dirasa dengan kulit kita, bahkan tak dapat dihidu dengan hidung kita. Itulah perkara yang gaib. Tetapi bila Allah beritahu, kita yakin dan percaya bahawa ianya benar adanya perkara-perkara tersebut. Kerana apa? Kerana Allah yang beritahu. Itulah keyakinan kita bahawa adanya para malaikat sebagai contoh, adanya syurga neraka, adanya balasan di hari kemudian, kerana ianya semua disebut di dalam Al-Quran. Maka pegangan hidup kita dapat kita bina, iaitu kita yakin apa yang Allah beritahu, dari mana kita, di mana kita berada, dan apa yang wajib, yang patut kita buat ketika hidup di dunia ini, dan seterusnya, ke mana kita akan pergi di hari kemudian nanti. Selepas kita mati, bukan habis begitu saja. Sebenarnya kita berpindah, kita meninggalkan dunia ini kepada alam akhirat. Maka dengan segala jawapan kepada persoalan-persoalan tadi, maka inilah yang dikatakan akidah Islam. Dan bila kita diajar untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat sebagaimana yang ada dalam rukun iman, kita yakin dan percaya. Kerana apa? Ianya dibuktikan kebenarannya melalui wahyu yang telah diturunkan kepada kita, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara keseluruhan, asas keimanan kena dibina dalam diri kita. Keimanan kena diperkukuhkan dan keimanan kena dipelihara supaya jangan sampai dibatalkan atau dirosakkan. Kita tidak mahu jadi golongan yang mengaku beriman tapi imannya rosak dan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada ayat dalam Al-Quran yang Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan daripada manusia itu ada golongan yang mereka berkata, amanna billah, telah beriman kami dengan Allah, wabil yaumil akhir, dan juga dengan hari akhirat, hari kemudian, wa ma hum bimu'minin, padahal tiadalah mereka itu daripada golongan orang yang beriman. Kerana apa? Kerana pengakuan keimanan yang tak dijaga, tidak menepati apa yang dituntut oleh Allah dalam syariatnya. Jadi untuk itu, kita marilah sama-sama menjaga keimanan kita supaya dianya tidak dirosakkan. Kerana keimanan boleh rosak mungkin dengan perkataan seseorang, keimanan boleh juga rosak kadang-kadang dengan perbuatan seseorang, keimanan juga kadang boleh rosak dengan sebab apa yang difikirkan, apa yang dia faham sebagai pegangan yang sebenarnya tidak menepati, bahkan mungkin syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, mari kita sama-sama jaga keimanan kita supaya kita mati dalam iman, insya-Allah. Itulah doa kita selalu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tamatkanlah riwayat kita, matikanlah kita itu dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik, dan janganlah kita mati dengan su'ul khatimah, itu kesudahan yang buruk dan keji. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, baik, pada malam ini secara khusus kita akan sambung perkongsian kita daripada minggu lepas. Kali ini kita nak fahamkan diri kita bersama, iaitu tuntutan kita sebagai orang Islam. Allah SWT sebutkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu semua dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata. Apabila kita meneliti ayat ini, maka Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Jadi perintah kepada siapa? Perintah kepada kita semua yang telah pilih jalan beriman. Apa perintah Allah? Udkhulu fi silmi kafah, masuklah oleh kamu dalam Islam itu kafatan, secara keseluruhan. Ikut ajaran Islam ni semuanya sekali. Inilah yang kita nak kongsikan sama-sama pada malam ini. Bagaimana yang dikatakan ajaran Islam itu adalah ajaran yang lengkap sempurna dalam mengatur kehidupan kita, mengatur hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga mengatur kehidupan kita beraktiviti hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi agama Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, hubungan dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hubungan dia sesama manusia lain, termasuk dirinya juga kena diatur. Bila kita memperkatakan bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertama adalah hal keimanan, hal kepercayaan, hal keyakinan. Sebagaimana kita telah terbiasa diajar daripada kecil, bagaimana rukun iman itu ada 6 perkara. Maka pada malam ini saya tidaklah nak mengulang kaji secara terperinci rukun iman itu, kerana kita semua telah tahu, dah hafal. Namun kita perlu pastikan bahawa kita sentiasa menuntut ilmu untuk mendalami apa yang terkait dengan rukun iman 6 perkara itu, ya. Kemudian kita juga menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah khusus yang terkandung di dalam rukun Islam 5 perkara. Begitulah juga pada malam ini saya tidaklah nak memperincikan satu persatu mengenai dengan rukun Islam 5 perkara, kerana kita semua telah terbiasa dengan rukun Islam 5 perkara. Dan kita tahu bukan sekadar menghafal saja rukun Islam 5 perkara, tapi kita berusaha melaksanakannya untuk memenuhi kewajipan-kewajipan yang dituntut dalam rukun Islam 5 perkara. Jadi ibadah ini dipanggil ibadah khusus. Ibadah khusus maknanya, ya, contohnya solat khusus 5 waktu sehari semalam. Dan kita tahu di samping solat fardu 5 waktu sehari semalam, ada solat-solat sunat yang kita dianjurkan supaya melaksanakannya. Begitu juga bila kita membicarakan ibadah yang terkait dengan puasa dan puasa Ramadan, khusus dalam bulan Ramadan. Ini satu kewajipan sepanjang bulan Ramadan bagi orang-orang yang dia ditaklifkan dan tidak ada keuzuran. Maka bulan-bulan yang lain sebenarnya tidak diwajibkan puasa, tetapi amalan puasa sunat sangat-sangat digalakkan supaya kita boleh takarrub ila Allah. Begitu jugalah bila kita membicarakan kalau perkara yang terkait dengan zakat, menunaikan zakat bagi mereka yang ada hartanya cukup haul dan nisab dan haulnya, maka bagi harta-harta dan tanaman-tanaman yang tertentu, maka itulah dikatakan ibadah khusus. Bukan semua jenis harta yang terkait dengan zakat, ataupun bukan semua jenis tanaman yang terkait dengan zakat tanaman. Begitu juga bukan semua jenis ternakan. Baik, itu kita dah biasa dah.
termasuklah itu dipanggil ibadah khusus dalam menunaikan zakat. Begitu juga kita dituntut melaksanakan haji dan umrah, paling tidak sekali seumur hidup bagi mereka yang ada keupayaan, ya. Dan ini juga bila kita memperkatakan haji dan umrah, khususnya kena dilaksanakan di tempatnya dengan caranya, iaitu di kota Mekah. Tidak boleh buat haji dan umrah di tempat lain. Dan cara pelaksanaannya juga ada yang secara khusus telah disyariatkan. Baik, bagi haji pula mesti ditunaikan dalam bulan Zulhijjah, bulan haji. Maka kita tahu ini dipanggil ibadah-ibadah khusus, ya. Maka ada yang dikatakan ibadah umum. Bila kita membincangkan perkara yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, maka apabila amal-amal kita ni dibuat mengikut apa yang Allah syariatkan, maka ianya mendatangkan pahala. Kalau aktiviti-aktiviti kehidupan dibuat tidak mengikut peraturan dan syariat Allah, maka tak diterima sebagai ibadah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Atau kama qala. Kata Nabi SAW, orang beramal akan amalan laisa 'alaihi amruna, bukan atau tiadalah perkara itu dalam perintah kami, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak, tak dikira sebagai amal saleh. Maka untuk itu, mari kita meneliti sedikit apakah dia perkara-perkara utama yang terkait dengan muamalat dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita meneliti dalam perkara-perkara yang terkait dengan pengurusan kehidupan kita, baik kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, apatah lagi kehidupan bernegara, dan juga di peringkat global, maka kita tahu antaranya nombor satu yang ingin saya kongsikan adalah ekonomi. Maka dalam Islam kita ada ekonomi Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita kata ekonomi, termasuklah makroekonomi ataupun mikroekonomi, maka Islam telah memperincikannya. Dan kita perlu menuntut ilmu supaya kita tahu bagaimana yang dikatakan ekonomi Islam itu. Pada hari ini ingin saya kongsikan dan ingatkan kita semua, sebenarnya dalam dunia umat Islam, bukan di Malaysia sahaja, ekonomi yang dipraktikkan di dunia umat Islam ini adalah ekonomi kapitalis, ekonomi sekular, ekonomi yang berasaskan kepada riba. Dan termasuklah sistem keuangannya bukan mengikut sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, dan juga zaman-zaman khalifah-khalifah Islam yang ribuan tahun melaksanakan ekonomi Islam. Jadi insya-Allah sampai masanya nanti kita akan cari peluang untuk bincangkan bagaimana yang dikatakan ekonomi Islam itu. Kita yakin dan percaya Allah Ta'ala bila mensyariatkan agama ini, Allah kata syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu akan agama itu. Sudah pastilah Allah Ta'ala melengkapkan agama ini, termasuklah bidang ekonominya. Bukan ekonomi saja, termasuk juga dalam mengatur kehidupan yang terkait dalam mengatur urusan umat ini adalah bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan adalah satu bidang yang sangat penting. Kerana apa? Kerana dengan pendidikan Islam, maka akan melahirkan umat, akan melahirkan generasi yang kenal Allah, kenal Rasul, kenal kitabullah, kenal sunnah Rasulullah SAW, dan kenal Islam sebagai din yang lengkap sempurna. Apa yang berlaku dalam dunia umat Islam hari ini adalah ramai tak sedar kadang-kadang bahawa sistem sekular dalam pendidikan sedang berleluasa di dalam dunia umat Islam,
sehingga ramai umat Islam tidak kenal agama Allah dengan lengkap sempurna. Maka yang menyedihkan, ada kajian yang telah dibuat oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mendapati responden-responden yang mereka tanya kepada pelajar-pelajar sekolah menengah, termasuklah pelajar-pelajar universiti yang telah dipilih, maka didapati 90% bahkan lebih daripada pelajar-pelajar tidak mengerti bacaan solat, termasuk bacaan suratul Fatihah. Ini adalah hasil produk yang kita kata sistem pendidikan yang tidak menitik beratkan pembangunan syahsiah kepribadian, tetapi lebih berfokus kepada lulus kepada ujian dan mendapat sertifikat. Jadi dalam sistem pendidikan yang berlaku dalam dunia umat Islam, sepatutnya umat Islam itu dilengkapkan daripada asasnya supaya kenal Allah, kenal Rasul, kenal kitabullah, dan sebaik-baik mungkin adalah sebaik-baik pendidikan apabila membaca Al-Quran mereka mengerti dan faham, kerana Al-Quran dan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu dijadikan bahasa utama di dalam dunia pendidikan umat Islam. Tapi kita dapati hari ini, ya, sangat sedih, kita lebih mahir kadang-kadang bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggeris contohnya melebihi daripada bahasa Arab, sehingga kita tahu ramai daripada kita boleh membaca kitab-kitab bahasa Inggeris dengan fasih dan faham, tetapi kita begitu lemah untuk membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab dan memahaminya. Maka inilah realiti yang kita hadapi. Maka pendidikan sangat penting untuk kita kembalikan kepada pendidikan Islam yang murni dengan sebaik-baik mungkin. Kita tidak mahu apa yang disebut dalam Al-Quran. Allah kata, wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang memudaratkan mereka dan tidak manfaat bagi mereka. Kita hendak supaya pendidikan Islam ini pendidikan yang melahirkan apa yang Allah kata, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya ia takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang yang berilmu itu alim. Kalau ramai dia panggil ulama. Jadi kita hendak semoga dengan kesedaran bahawa sistem pendidikan yang ada ini tidak sempurna, maka kita berusaha, baik ibu bapa ataupun ahli masyarakat, untuk melengkapkan pendidikan yang ada pada diri kita di pelbagai peringkat, baik peringkat anak-anak, remaja maupun orang dewasa, hatta orang-orang yang telah pencen pun pembelajaran ini tidak selesai. Minal mahdi ilal lahdi, itu berada buayan sampai ke liang lahat. Dalam aspek yang ketiga yang ingin saya kongsikan bila disebut muamalat ini adalah juga dipanggil pergaulan sosial. Bagaimana dalam Islam mengajar supaya pergaulan itu diatur mengikut peraturan ilahi. Kita tahu kalau kita pergi ke masjid, pergi ke surau, orang-orang laki-laki dan orang-orang perempuan tidak bercampur bebas sampai ada tabir. Ini di dalam masjid tempat nak beribadah. Maka itu pun kita beri titik berat, tidak ada percampuran bebas. Maka di dalam Islam begitulah percampuran, tidak boleh percampuran bebas, mesti dikawal, mesti dijaga. Supaya apa? Supaya menyelamatkan semua pihak. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam satu ayat yang ringkas ingin saya bacakan, la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Jadi apa-apa saja yang boleh membawa kepada zina ataupun pergaulan bebas yang boleh memungkinkan kerosakan kepada keturunan, kerosakan kepada masyarakat, maka kita kena jaga. Maka pergaulan sosial dalam Islam ada batas sempadannya. Bagaimana pergaulan adik-beradik, bagaimana pergaulan dengan saudara mara, bagaimana pergaulan dengan orang-orang biasa, begitu juga pergaulan suami isteri. Semuanya ada garis panduan yang telah Allah syariatkan. Baik, selepas kita bincang yang ketiga ini, perkara yang keempat ingin saya nyatakan, dalam Islam juga sebenarnya mengatur bagaimana hal-hal perundangan dan juga mahkamah keadilan.
Jadi dalam mengatur kehidupan manusia, undang-undang yang dikuasakan adalah undang-undang Allah, undang-undang yang Allah telah syariatkan supaya manusia hidup dalam ketaatan. Dan kalau ada undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang Allah, maka kena ditinggalkan. Tidak boleh kita mentaati kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ah fi maksiatillah atau kama qala. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi undang-undang yang perlu diterapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam organisasi kita, dalam negara kita, begitu juga di peringkat global antarabangsa. Sebenarnya undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang ini, maka kena dibetulkan. Itu dipanggil uqubat. Maka di dalam Islam ada mahkamah Islam yang mengatur supaya keadilan itu diberikan kepada semua. Kalau ada pelanggaran pada peraturan Allah, maka akan dibicarakan di mahkamah, akan dijatuhkan keputusan bagaimana untuk tindakan pembetulan. Dan seterusnya, perkara yang ingin saya kongsikan dalam Islam ini, pentingnya adalah mengatur urusan umat oleh para penguasa dengan mengikut apa yang Allah syariatkan, dengan mengikut peraturan Allah. Maka menjadi tanggungjawab orang-orang yang ada kuasa di pelbagai peringkat untuk menentukan supaya peraturan Allah ini dipatuhi. Kalau kita sebagai individu, kita kena tentukan diri kita mengikut peraturan ilahi. Kalau kita sebagai ahli keluarga, ketua keluarga, minta maaf, kalau sebagai ketua keluarga, maka dia kena tentukan orang-orang yang di bawah tanggungjawab bidang kuasa dia mengikut peraturan Allah. Kalau di dalam masyarakat, kalau di dalam organisasi, begitu jugalah orang-orang yang diberi tanggungjawab untuk mengatur urusan, tidak kiralah persatuan ke, ataupun masjid ke, atau surau ke, ataupun organisasi apa-apa, tentukan supaya peraturan-peraturan mengikut peraturan ilahi, peraturan Allah. Dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang ada kuasa, bagi mereka yang diberi amanah tanggungjawab untuk mengatur urusan umat, sama ada kita kata pemerintahan dalam negeri ke, dalam negara ke, ataupun di peringkat yang lebih luas, di peringkat kita kata global, maka peraturan ilahi itulah yang sebenarnya kena dikuatkuasakan. Sebenarnya dengan dilaksanakan peraturan-peraturan ilahi, peraturan-peraturan Allah, maka inilah yang membawa kepada kesejahteraan sejagat, ya. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi apabila peraturan-peraturan Tuhan itu diterapkan, dilaksanakan, maka ini yang membawa kepada harmoni. Tetapi kalau peraturan-peraturan Tuhan itu diabaikan, maka peraturan mana yang diterapkan? Maka itulah yang dikatakan peraturan syaitan. Dan syaitan itu dia di kepala di siapa? Iblis la'natullah. Jadi iblis la'natullah, dia telah bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Iblis la'natullah adalah kepala gerombolan yang khianat, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berjanji kepada Allah Ta'ala, qala fa bi'izzatika la uwiyanahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi kemuliaan kau wahai Allah, la uwiyanahum ajma'in, sesungguhnya aku akan sesatkan manusia itu semuanya sekali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan daripada hamba-hamba engkau yang benar-benar tulus ikhlas, yang dibersihkan, yang disucikan daripada syirik dan kekufuran. Maka kita kena berhati-hati dalam kehidupan supaya apa? Peraturan Tuhan itu yang kita patuhi,
Dan mana saja peraturan yang bercanggah, berlawanan dengan peraturan Tuhan, hendaklah kita tinggalkan, hendaklah kita betulkan. Dan semua orang bertanggung jawab untuk membetulkan apa yang tidak betul, ya, kerana pesan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu dia melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubahnya dengan tangannya. Jadi ini pesan Nabi SAW. Kalau kita lihat perkara yang mungkar, maknanya perkara yang tak betul, yang lawan peraturan Allah, yang lawan peraturan dalam Islam, lawan syariat Islam, tidak menepati kitab Allah dan as-sunnah, maka bila ada kesalahan, ada dia panggil kemaksiatan, kemungkaran, maka tidak boleh dibiarkan. Nabi kata fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Maknanya kena gunakan bidang kuasa yang ada untuk membetulkan segala yang tak betul itu. Fa illam yastati' fa bilisani, dan jika dia tak berupaya nak membetulkan dengan tangannya kerana tidak ada bidang kuasa, maka hendaklah dia ubah dengan lisan, beri nasihat. Jadi kalau kita teliti hadis ini, kalau sebagai ketua keluarga, sudah pastilah dia ada bidang kuasa ke atas keluarga dia, kepada isteri dan anak-anak dia. Kalau dalam organisasi, sudah pastilah ketua dalam organisasi itu ada bidang kuasa. Dia dan juga dengan jawatan kuasanya ada bidang kuasa untuk membetulkan perkara yang tak betul. Kalau di dalam peringkat pemerintahan negeri dan negara, maka orang-orang yang memegang teraju kepimpinan, maka dia ada bidang kuasa untuk membetulkan apa yang dalam bidang kuasa dia. Maka kalau kita tidak ada bidang kuasa, maka kita beri nasihat, iaitu dengan menyampaikan kebenaran itu dengan lisan kita, percakapan kita, ataupun zaman sekarang boleh kita tulis, ya, boleh kita hantar surat, boleh kita hantar memorandum, memberi ingat kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membetulkan apa-apa yang tidak betul, yang berlawanan dengan peraturan ilahi. Kemudian kalau pun dia tak upaya juga dengan lisannya, fa'ilam yastati' fa biqalbi, kalau tak upaya dengan lisan, fa biqalbi, maka dengan qulubnya, dengan qalbinya. Qalbi ini kalau kita perhatikan, ya, dalam Al-Quran, Allah bagi tahu apa fungsi dia. Qulubun ya'qiluna biha, Allah kata qulub yang mereka mengerti dengannya, mereka berakal dengannya. Maka jangan kita jadi golongan yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada qulub tapi mereka tak faham dengannya. Jadi untuk itu kita kena berusaha supaya mengerti dan faham perkara itu, supaya kita mempunyai pendirian yang tegas dan jelas bahawa maksiat dan kekufuran itu tidak boleh kita restui, tak boleh kita setuju. Apatah lagi orang yang mengekalkan, mempertahankan kemaksiatan dan kekufuran, maka itu adalah perkara yang dilarang dan tak dibenarkan. Jadi dengan kita ada ilmu, dengan kita meneliti dan mengkaji, maka kita tak setuju, kita tidak reda dengan kekufuran, kemaksiatan yang ada. Dan Nabi kata fa biqalbihi itu wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Apakah kita ingin berada terus dalam iman yang lemah? Sudah pasti tidak. Sudah pasti kita nak beranjak daripada iman yang lemah kepada iman yang lebih kuat, supaya kita boleh menyampaikan peringatan, kita boleh berkongsikan peringatan dengan siapa saja yang kita dapati tidak buat ketaatan sebagaimana yang disyariatkan. Dan pesan Nabi yang juga menggerunkan, merisaukan kita, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, tidak ada lepas daripada itu iman walaupun sebesar biji sawi. Maknanya kalau orang tu dengan maksiat kekufuran, dialah yang tukang taja, dialah juga yang mempertahankannya, dialah juga yang memulakannya, dikhawatiri dalam keadaan begitu imannya sudah tergadai, maka hendaklah bertaubat, hendaklah kembali
kembali kepada kebenaran yang Allah datangkan, dengan kita berusaha untuk memahami apakah kewajipan yang patut kita laksanakan, bukannya kita mengabaikannya. Jadi bila kita bincangkan siapakah orang-orang yang mempunyai kuasa, maka di pelbagai peringkat sudah pastilah apabila umat Islam ini melaksanakan agama Allah dengan sempurna, maka mereka menjadi khairah ummah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dan juga para khalifah-khalifah Islam yang telah menjadi teraju kepada kepimpinan dunia sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan zaman Khulafa Ar-Rashidin, kemudian diikuti oleh zaman khalifah-khalifah yang ramai daripada kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan kerajaan Uthmaniyah Turki, sehingga kita tahu runtuhnya kerajaan Uthmaniyah Turki pada tahun 1924, itu 100 tahun yang lepas. Maka bermula daripada zaman itu, maka dunia umat Islam telah diselubungi dengan sistem yang tidak menepati apa yang Allah syariatkan. Maka kita lihat bagaimana dunia umat Islam ditimpa macam-macam musibah, ditimpa macam-macam masalah, dan kita tidak boleh keadaan ini berpanjangan. Dalam keadaan yang kacau bilau, keadaan fitnah, keadaan musibah menimpa ini, pesan Nabi SAW, ala innaha satakunu fitnah, waspada, jaga-jaga, akan ada keadaan fitnah kacau bilau. Maka sahabat bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apakah jalan keluar daripadanya wahai Rasulullah? Qala kitabullah, jalan keluarnya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu kembalilah kepada ajaran Islam. Jadi dalam kita melihat keadaan umat Islam kita hari ini ramai, tapi kata Nabi SAW, wutha'un ka wutha'is sail, sebagaimana buih yang dibawa arus. Maka kita tidak mahu diri kita menjadi buih yang dihanyutkan oleh kebatilan, buih yang dihanyutkan oleh kemaksiatan dan kekufuran. Maka sudah masanya lah untuk kita kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang berteraskan kepada kitabullah dan as-sunnah, kerana di sanalah dijanjikan kemuliaan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir dalam mengatur kehidupan umat ini, apabila kenegaraan itu berteraskan kepada syariat Allah, maka negara akan melaksanakan dakwah membawa Islam ke seluruh dunia. Islam didakwahkan oleh negara Islam Madinah, sehingga Islam itu bukan berada di kota Madinah saja, tetapi akhirnya Mekah juga berada di bawah kekuasaan Islam. Akhirnya seluruh jazirah Arab itu Islam sampai di sana dan diterapkan. Bukan di seluruh jazirah Arab saja, bahkan Islam itu dibawa sampai ke Afrika Utara, Islam dibawa ke wilayah Parsi, Islam dibawa ke wilayah Rom, dan kita tahu Islam sampai ke Nusantara Melayu. Kerana apa? Kerana negara melaksanakan dakwah sebagaimana Rasulullah SAW telah ajar para sahabat, kemudian diteruskan oleh para Khulafa Ar-Rashidin, kemudian diteruskan oleh para khalifah-khalifah dalam kerajaan Islam, baik kerajaan Islam Bani Umayyah, baik kerajaan Islam Bani Abbasiyah, baik kerajaan Islam Uthmaniyah Turki. Dan kita tahu selepas keruntuhan kerajaan Islam Uthmaniyah Turki, maka negeri-negeri kaum muslimin sudah tidak lagi melaksanakan dakwah oleh negara. Bahkan kaum muslimin mereka telah terperangkap dalam perangkap negara-negara bangsa yang sebenarnya menjadikan fokus kepada dunia semata-mata, tidak kepada Islam untuk dibawa ke seluruh alam. Muslimin muslimat yang dikasihi, secara umumnya itu tadi apa yang saya bincangkan adalah apa yang terkait dengan muamalat, bagaimana hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang telah kita bincangkan dari pelbagai sudut. Ada sudut ekonomi, ada sudut pendidikan, ada sudut pergaulan sosial, ada sudut perundangan dan mahkamah keadilan, ada sudut siasah syariah, iaitu politik mengikut syariat Islam,
dan seterusnya. Apabila negara bagi umat Islam, mestilah negaranya negara Islam, bukan negara kapitalis, bukan negara sosialis, bukan negara komunis. Mana mungkin umat Islam mengikut cara Yahudi dan Nasrani. Tapi realiti yang berlaku di akhir zaman ini yang Nabi kata, la tattabi'unna sanana man kana min qablikum. Sesungguhnya kamu umat Islam akan mengikut perjalanan sunnah orang-orang terdahulu daripada kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Makna makin lama makin banyak. Hatta law dakhala juhra dabbin la tabi'tumuhum. Sehinggalah kalau mereka masuk lubang biawak, kamu ikut masuk dalam lubang biawak juga. Maka para sahabat bila dengar ni, sahabat pun heran. Al-Yahud wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti? Qala faman, kata Nabi SAW, siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasrani? Maka bila kita melihat apa yang berlaku dalam dunia umat Islam, bukan di Malaysia sahaja, bukan di Indonesia sahaja, bukan di negeri-negeri Arab sahaja, bahkan seluruh dunia umat Islam hari ini telah hanyut mengikut sistem yang ditaja daripada Barat. Dan insya-Allah nanti ada kesempatan kita sambung bagaimana keruntuhan kerajaan Islam Osmaniyah, yang mana tahun ini 2024 dah menjadi tahun yang ke-100 keruntuhan kerajaan Islam Osmaniyah, dan apa kesannya kepada dunia umat Islam. Jadi insya-Allah tunggukan dalam kesempatan lain kita akan bincangkan perkara itu. Jadi pada perbincangan pada malam ini, sebagaimana yang saya sebut tadi, Islam itu mengatur hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia, termasuk diri dia. Jadi diri manusia pun kena diatur walaupun tidak melibatkan orang lain. Antara perkaranya makan kita. Kita makan seseorang, tak ada orang lain pun, tentukan makan halal dan thayyibah. Minum kita, begitulah ya. Jangan kita makan minum yang haram. Begitu juga pakaian kita. Kita kena berpakaian yang menutup aurat. Tak kiralah bentuknya, cara pakaian Melayu ke, cara pakaian Arab ke, cara pakaian Cina ke, cara pakaian orang India ke, Pakistan ke, Bangladesh, tak ada masalah. Yang pentingnya menutup aurat, dan kita buat itu dengan ikhlas. Libasut taqwa, pakaian takwa. Jangan kita buat dengan riak menunjuk. Begitu juga bukan hanya pakaian, tetapi termasuk jugalah kita punya kebersihan, kesucian. Sebagaimana kita tahu, dalam kita nak melaksanakan ibadah-ibadah khusus, contohnya macam kita nak solat ataupun kita nak melaksanakan tawaf, maka kalau kita dah batal wuduk, orang lain tak tahu, tapi Allah Maha tahu dan kita sendiri tahu. Kita tidak boleh tipu Allah. Maka dengan kejujuranlah, maka kita pergi untuk berwuduk semua, berwuduk semula, dan kita meneruskan ibadah yang kita laksanakan. Maka termasuklah dalam mengatur diri kita ni adalah akhlak, iaitu bagaimana adab sopan kita. Termasuklah bagaimana kita berinteraksi sesama insan yang lain. Maka diri kita kena diatur, masyarakat kena diatur. Itu yang dikatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Muslimin, muslimat dan warga di dataran nilai yang ada, saya kira pada malam ini itulah dia sedikit perkongsian apa yang dikatakan Islam yang kafah. Kerana Allah suruh udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan. Moga-moga dengan sedikit perkongsian itu tadi dapat memberikan kita ilmu dan kefahaman, dan mendorong kita untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana cabang-cabang yang kita bincangkan tadi, supaya umat Islam tidak hanya mengikut apa yang dihidangkan daripada dunia barat, khususnya yang ditaja oleh Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka hari ini sedang menguasai dominasi dunia dengan dahsyatnya. Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menuntut ilmu dan memahami Islam sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah dan telah dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat. Sebagai penutup, pesan Nabi SAW, taftariku ummati ala thalathah,
wa sab'ina millah. Umatku berpecah sampai 73 millah kelompok. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Pecahan-pecahan yang banyak ini semuanya tidak selamat, melainkan masuk neraka, kecuali satu kelompok saja yang ada jaminan selamat. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu hari selamat ini? Daripada 73, 72 tak selamat, hanya satu golongan yang ada jaminan selamat. Maka sahabat ingin tahu, man hiya ya Rasulullah, siapa ni ada jaminan selamat ini? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, sebagaimana aku dan sahabat-sahabatku mengikut agama Allah. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengkaji bagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam berpegang kepada agama Allah, dan kita mempunyai ilmu dan kefahaman yang sama, dan kita beramalnya sampai akhir hayat kita insya-Allah. Saya kira memadilah dahulu perkongsian pada malam ini. Jazakumullah khairan di atas antum semua yang turut mendengar. Moga-moga dapat dikongsikan dengan yang lain. Sebagai maklumat, apa yang kita kongsikan pada malam ini ada dirakamkan dan insya-Allah akan kita uploadkan di platform Jom Cinta Quran, kerana kita ada satu subtopik, iaitu dakwah corner. Moga-moga ianya dapat dimanfaatkan sama. Sekian dahulu, jumpa lagi dalam kesempatan lain di minggu depan insya-Allah di tempat yang sama dan lebih kurang waktu yang sama kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai peringatan, sekiranya lah kalau ada di antara antum semua tuan-tuan perempuan yang ingin berinteraksi, berbincang dengan kami di sini, boleh saya datang ke sini, tapi kami tak akan buat rakaman. Boleh bincang secara santai. Sekian, terima kasih atas kesediaan antum semua mendengar apa yang saya kongsikan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.